Hey gang, welcome back to Esport My channel. So hari ni aku adalah Afiq, okay? Bukan Bo ataupun Sol to the B to the R to the N. Kan, aku Afiq. So aku nak, pada hari ni aku punya video nak buat sikit pasal recap Palatau. Yes, recap Palatau. So aku bukan Karakuri, aku bukan Lafel, aku juga bukan Fira Jangan muah sikit gitu. Aku bukan Fira, so aku bukan analisis ML, Mobile Legend. Aku just audience biasa yang nak bagi recap pada pandangan aku sendiri as audience biasa, okay? Aku nak mark sikit as audience biasa. So aku tak naklah kena kecam nanti kan. So aku as audience biasa. So seperti yang korang tahu, start MPL minggu yang kedua, patch dah berubah. Korang yang tak tahu mesti pelik kan. Patch sebenarnya dah berubah geng. Banyak hero yang dah kena nerf, banyak hero yang dah kena buff. Lepas tu turret pun dah kena buff. Lepas tu apa lagi, macam-macam lah, kena buff, kena nerf. So kau bayangkan bila minggu pertama kau main yang patch yang biasa, yang hari tu punya, sampai je minggu kedua, tiba-tiba patch dah berubah. Kau tahu macam apa sebenarnya? Macam kau ni sepatutnya ambil PMR, tapi tiba-tiba tukar PT3. Batch 99 jangan terasa. Nampak? Mesti sakit hati kan. Tapi lebih kurang macam itu lah. Dia mesti rasa macam ada player yang tak boleh nak adapt dengan patch baru. Mesti diorang kena banyak training, tapi maybe masa tak cukup. Sebab patch baru ni bukan senang untuk kita adapt untuk gameplay kita. Sebab bila dah patch berubah, kita kena buka balik buku, buka balik apa yang sesuai dengan meta kita, sesuai ke tak kita nak pakai hero ni. Sebab itulah pada minggu-minggu ni korang akan nampak kita punya meta yang agak-agak wow. So itulah pada MPL season ke-7 kali ini. So sebelum aku memulakan aku punya recap Palatau, korang jangan lupa like, subscribe and share. Mana share? Biarlah. Korang jangan lupa subscribe, like and share. Untuk konten-konten yang lebih menarik, korang boleh bagi dekat komen tau. Kat komen, serius kat komen. Nanti kita orang akan buat konten-konten yang korang berminat. So let's go dengan MPL kali minggu kedua. So game yang pertama pada week yang kedua adalah perlawanan di antara Orange Esports menentang Todak. Yes, confirm semua orang Todak. Siapa lagi yang tak kenalan Todak kan? Tapi korang kena tengok Ashi punya gameplay, memang gak ada obat. Lagi-lagi yang masa game ketiga tu geng, kau tengok dia punya Hilda tu. Kalau aku yang main dengan dia, memang auto surrender geng. Auto surrender, tak boleh lawan. Tengok cara dia zoning gunakan Hilda. Dia masuk dalam bush, pergi kacau core Orange Esports sampai core Orange Esports. Siapa tu? Delos. Sampai Delos tu tak dapat nak farm dengan tenang kan. Kalau aku pun memang tak lah. Kalau nak lawan dengan Todak dah kena zoning macam itu. So gameplay Ashi kat situ nampak macam selesa. Pergi zoning kat kawasan opponent, pergi zoning dekat buff, setiap objektif yang Orange Esports cubalah nak ambil daripada Todak. Tapi kita nampak dominasi Todak. Ini Todak memang hidung panjang punya geng. Ini kalau pancing, takkan dapat. Memang kalah lah Todak dengan Todak Orange Esports ni. So memang seperti yang dijangka, ramai orang support Todak dan keputusan adalah 2-1 di antara Todak menentang Orange Esports. Match yang kedua di hari yang pertama, game yang paling ditunggu-tunggu oleh peminat-peminat Malaysia, di antara bosku lama menentang bosku baru. Semua macam gila lah game ni. Ini game maruah ni. Ini kalau orang kata kalau kalah ni memang kena denda lah kalau kat zaman-zaman sekolah ni. So perlawanan di antara tim bosku menentang RSG MY. So seperti yang kita tahu, RSG MY sekarang line up dia kebanyakannya adalah player-player daripada tim bosku di MPL season lepas. So dengan kemasukan player-player baru daripada ke tim bosku,
membuatkan orang semua peminat-peminat bosku, terutamanya akulah kot, maybe boleh cakap lah aku ni peminat bosku, adalah sikit excited nak tengok line up baru yang diketengahkan oleh tim bosku menentang RSG ni. So sebab itulah dia dilabelkan bosku lama menentang bosku baru, geng. So agak teging jugalah. Bukan teging, tegang sebenarnya. Maafkan saya ni bukanlah Lafel. So agak tegang, geng. Perlawanan di antara bosku menentang RSG. Tetapi malangnya expectation ramai mengharapkan yang bosku boleh menang game dengan RSG ni. Tapi malah lah nak cakap, tak tahulah nak cakap macam mana. Tak tahu line up ke yang tak okey. Tapi rasa line up bosku tu dah cukup padu dah rasanya, sebab boleh menang dengan Geek Fam kan masa week pertama. Tapi itulah, RSG lebih kukuh, lebih berani. Walaupun RSG langkah kiri masa week pertama tu, tapi dia dapat bangkit menentang dengan bosku. So bosku pun macam terkejut lah dengan cara RSG bermain. RSG punya permainan memang marvelous, geng, marvelous. Muah sikit gitu. So perlawanan di antara RSG dan bosku ni, kita dapat tengok satu draft pick yang agak unik ditampilkan oleh RSG sebenarnya. Kalau kita tengok kemasukan Angela, Zaz dan Alpha buat pertama kali, saya pun terkejut, geng, tengok pick hero macam gitu dekat MPL ni. Lagi-lagi lah, kita tahulah diorang mesti mythical glory kan. Biasa yang guna-guna ni semua epical glory je, geng. Mana ada guna-guna alpha. Tapi tu lah meta diorang kan. Tapi nampaknya RSG berjaya juga tau, kalahkan bosku dengan diorang punya draft yang diorang pilih tu. Walaupun rasa macam tak boleh go, tapi still permainan diorang mantap. Di minggu yang kedua, minggu masih sama geng, di hari yang kedua, match yang pertama iaitu perlawanan di antara Reborn Esports menentang dengan Orange Esports. Tapi tak banyak yang aku boleh nak cakap pasal recap kali ni, sebab game agak balance kedua-dua pasukan. Tapi itulah, kelebihan lebih memihak kepada Reborn Esports. Seperti yang kita tahu, Reborn Esports ni nampak je macam biasa-biasa, geng, tapi sebenarnya berpeluh juga tau nak lawan dengan diorang. Kau tengoklah macam mana Min punya Pakito tu untuk last game yang memberi kemenangan kepada Reborn Esports tu. Tengok dia punya Pakito tu, siap je item dia. Siap 1 item, 2 item, 3 item. Dah tak takut dah, geng. Dia masuk team fight. Dia masuk macam gitu je, bagi kelebihan pada tim dia untuk team fight dengan lebih senang, untuk kill, dapatkan kill demi kill. And then dengan adanya Pakito tu, geng, kalau korang nak tahu, Pakito at least boleh memberi satu laluan yang mudah untuk tim sendiri dapatkan objektif demi objektif. Sebab kita tahu durability Pakito ni sangat-sangat tinggi. Dengan item-item dia, dengan item damage dia, item defense dia, dia boleh dikatakan boleh juga dijadikan tank. Maybe Todak akan buat tank, sebab hari tu masa minggu pertama kita tengok Ciku makan Todak dengan Retribution. Gila-gila, geng. Tapi inilah dia permainan di antara Reborn Esports dan Orange Esports yang berkesudahan dengan 2-1. Min punya Pakito memang OP, geng, OP. Di game ataupun match yang kedua, iaitu perlawanan di antara Homeboys, geng. Homeboys menentang tim SMG. Sangat mengejutkan sebab Homeboys dah start dapat rentak dia. Aku pun sukalah tengok Homeboys dah start dapat rentak daripada first game diorang yang agak mengecewakan dengan langkah kiri. Tapi kali ni diorang berjaya dapat rentak, dapatkan kemenangan demi kemenangan. So dekat sini aku nampak yang aku boleh highlightkan adalah Chibi sebenarnya. Sebab aku tengok performance Chibi ni as a core untuk diorang punya team, agak bagi kesan yang positif lah kepada Homeboys. Dengan penggunaan cloud dia, dengan dia jaya stay dengan stack dia supaya cloud dia jadi lebih sakit. Kalau aku guna cloud tu, bersepah-sepah, geng, stack dia memang tak cukup punya nak jadi core. Memang masuk je mati, asal hati masuk mati. Sebab tu aku tak suka guna cloud. Itulah aku epical glory. Okay, back to the topic. So Homeboys ni kalau kita tengok, orang banyak petikaikan macam mana dia boleh masuk MPL. Tapi geng, Homeboys dah buktikan pada mulut-mulut jahat pak yang bingit lah kalau dengar. Diorang dah buktikan dah pun, geng, diorang boleh go lagi jauh tau dalam MPL ni. Tengok macam mana gameplay diorang. Walaupun menang dengan
dengan tim SMG cuma 2-1, tapi Homeboy still mampu nak go to the next level lah. Aku rasa better lah untuk Homeboys, sebab dah ramai sangat dah kecam diorang. Aku pun tengok macam apa benda lah, kita patut as a Malaysian supporter bagi support pada semua tim yang bertanding, sebab korang pun tak layak tau masuk MPL, diorang je yang layak. So better korang support. Di game kali ini, match yang ketiga pada minggu kedua, perlawanan yang agak dinanti-nantikan juga, di antara Geek Fam menentang dengan Red Esport. So Red Esport kalahkan Bosku kalahkan Geek Fam, tapi geng, Geek Fam kalahkan Red Esport. So kau decide sendiri siapa lagi power. So kat sini kita nampak gameplay Geek Fam sangat-sangat dominasi permainan. Aku sendiri tengok diorang punya gameplay, aku target lah dengan Zon tu dua game tau dia tapau MVP. Kau rasa? First dia tapau pakai Fanny geng. Mana ada orang berani pakai Fanny kat MPL? Kau naik Mythical Glory pun, win rate kau tinggi pun kau tak berani lah pakai Fanny. Takutlah nak pasang-pasang kabel, confirm dah tak sampai. Tapi Zon ni dia saja je geng. Dia pasang kabel, dia lawan dengan Red Esport tu bagaikan lawan dengan budak-budak Grandmaster je. Gila-gila. Dia punya pasang kabel sana sini pump dapat kill. Lagi-lagi yang minit awal tu geng, aku memang highlight, suka gila minit awal tu. Yang masa Bazia tank daripada pasukan Red Esport cuba nak masuk, nak kacau Fanny Zon tu. Zon tengah ambil buff geng, berani-berani dia nak kacau. Memang mencecek lah nak lari cerita dia, tapi tak dapat. Zon dapat kill first blood yang pertama dengan membunuh tank daripada pasukan Red Esport. So gameplay Zon pada game yang pertama menunjukkan yang dia tanpa fake dia boleh ambil tanggungjawab dia sebagai core, padahal dia tank tau. So korang patut rasa Zon ni macam satu inspirasi lah untuk korang yang user tank tu. Tak sepatutnya main tank tak boleh jadi core. Zon dah buktikan dah. Siap Fanny lagi bye. So Fanny dia dah dapat MVP. Memang kau Fanny dia tu ada ubat. Second game pakai Chow jadi tank pun sama juga geng, MVP. Di minggu yang kedua, hari yang ketiga, perlawanan yang pertama ya. Kembali lagi kita dengan perlawanan di antara SUAS EVOS menentang tim Bosku geng. Bosku lagi geng, Bosku. Kali ni diorang mesti menang, diorang saja je yang lepas kalah. Tetapi tidak geng, diorang kalah lagi. Aku tak boleh nak cakap apalah dengan tim Bosku, tapi aku nampaklah diorang try hard untuk go menang dengan SUAS EVOS. Tapi tak mudah sebenarnya dengan SUAS EVOS ni. Sebab expectation aku dengan SUAS EVOS ni macam just team yang biasa-biasa. Ikut jujur pada aku sebagai audience biasa lah kan. Aku bukan Lafel, aku bukan Karakuri, dan juga bukan Fira. So aku sebagai audience biasa, so aku rasa macam SUAS EVOS ni macam just team yang biasa-biasa je lah. Tapi aku terkejut lepas dia dapat kalahkan Bosku. Boleh dikatakan kalau dalam bola sepak clean sheet again clean sheet. 2-0 menang ke atas Bosku. Korang mesti nampak kan, ada satu yang benda yang menakjubkan dekat gameplay SUAS EVOS tu. Tu dia Pakito Maniac geng, Pakito Maniac. Kau ingat senang-senang nak dapat Maniac dengan Bosku? Kau main rank pun belum tentu kau dapat Maniac. Lagi nak cakap banyak. Nampak Aishwai bukan biasa-biasa tau, pakai Pakito tau dapat Maniac. Tapi diorang memang berani lah dive tower dalam patch yang terbaru ni. Memang gila-gila geng permainan SUAS EVOS. Nampak diorang punya rotation play, diorang punya map control secara total sampaikan Bosku macam dah tak ada jawapan nak melawan. So nampak sangat macam kemungkinan aku rasa Bosku ni tak cukup chemistry antara diorang. Mungkin, jangan kecam aku. Aku just cakap mungkin. So aku harap aku akan dapat tengok Bosku bangkit, and aku akan dapat juga tengok SUAS EVOS lebih berlawan ataupun dapat menang dengan game-game yang next seterusnya. So aku harap itulah harapan aku dengan SUAS EVOS. Di game ataupun match yang terakhir pada minggu yang kedua adalah Todak menentang tim SMG geng.
Game yang last ni memang bagi aku macam mind blown gila tu. Kenapa, macam mana tu boleh jadi. Aku tanya budak-budak office aku tanya member-member aku yang lain semua Todak lah menang, Todak lah menang, Todak. Tapi geng, benda tu datang dah terbalik geng, terbalik. Dah terbalik. Tim SMG berjaya mendudukkan clean sheet pula. Nampak dah tersasul. Tim SMG dah berjaya menghapuskan win streak tim Todak geng memang gila-gila. Siapa sangka orang ingat tim Bosku yang boleh kalahkan tim Todak. Tapi tim Bosku pun dah tercedok dengan RSG. Nak buat macam mana? Geek Fam dah tercedok dengan Bosku. Ni tim SMG ni. Aku tak tahulah, sebab aku just expect yang bila Ashi ada tu, Ciku akan menjadi berkuasa gila tu. Tapi sebenarnya walaupun ada Ashi, 3 game ada Ashi, tapi dia berjaya dapatkan game yang kedua je dia menang. Sayang jugalah kat situ. Even the last match bagi aku itu adalah line up terbaik bagi akulah. Aku tak tahu sebab aku tak boleh lah nak call Ciku, Ciku kau punya line up terbaik ke yang game ketiga? Takkan lah kan. Aku just audience biasa. Aku cakap as audience biasa. So aku rasa macam itu adalah line up terbaik yang Todak boleh turunkan pada MPL kali ni. Tapi aku agak terkejut sebab SMG tu dapat block kau sampai hampir aku rasa hampir tim Todak langsung tak dapat kill. Kau tak rasa pelik ke tim Todak? Tim M2 Aku sebenarnya, to be honest lah, aku more support Todak sebenarnya sebab dia antara tim yang sampai ke level yang paling tinggi. Aku rasa lah M2 tu aku rasa tinggi kan. Tapi ya, aku agak kecewa lah sebab takkan Todak tak melawan langsung. Nasib baik yang last tu dapat berapa? Satu ke 2 kill. Itu kira aku cakap nasib baik siap, kalau tak kalah. Malu aku fans Todak. Tapi tak apa lah. Nak buat macam mana kan? Maybe Todak saja dia test hero. Maybe Todak kita kenal lah. Dia mesti saja je dia main test hero macam itu kan. Nanti dia comeback lah tu. So tapi bagi aku lah, sebab permainan tim SMG tu agak bijak lah. Sebab dia kacau Ciku tu. Salah. Masa tu tak silap aku bukan Ciku. Formes pakai Benedetta. Formes pakai Benedetta Day 3. Tak silap aku lah. Kalau salah, korang boleh lah cakap kat komen tu. Aku minta maaf lah kalau salah. Tapi saya ingat akulah Formes yang main core masa tu menggunakan Benedetta. Tapi aku rasa Formes tu banyak lah kena training menggunakan Benedetta. Sebab aku rasa dia tak biasa menggunakan Benedetta sebagai core. Ya, sebab mostly orang guna Benedetta sebagai side lane, jarang menggunakan Benedetta sebagai core. Tapi Formes menggunakan Benedetta sebagai core. Itu yang membuatkan dia punya barang untuk dia capai pada barang yang dia sepatutnya dapat agak terbantut. Sebab bila kau jadi core, of course lah SMG punya player akan mark kau, akan zoning kau. Memang kau tak akan dapat farm dengan aman. Itu yang bijak SMG untuk kali ni. Aku pun terkejut cari dorang zoning, cari dorang rotation. Mana-mana pergi aku tengok tim SMG kalau kena geng dengan Todak, ada je teammate dia cepat backup. Memang cepat gila. Sampai ke Todak langsung tak dapat kill. Dah nak habis semua tower, baru dapat satu ataupun dua kill. So aku agak terkejut, kau lawan dengan tim M2 kot, kau dapat block diorang macam itu tau. Lagi-lagi ada Ashi Ciku yang tahu Ashi ni kalau masuk Todak mesti menang punya kat MPL kali ni. Siapa kau tengok diorang rotate player, bila Ashi masuk confirm lah Todak menang. Tapi kali ni yang ada Ashi, ada Formes, ada Ciku, siapa lagi? Semua ada yang kuat bagi akulah, kuat-kuat. Tapi still tim SMG berjaya sekat untuk Todak meneruskan diorang punya winning streak dalam MPL. So memang GG lah game, memang GG. So sebelum aku beram, so korang bolehlah tekan button subscribe, share and like video ni. And korang boleh bagi tahu member korang ada video recap Palatau daripada eSport My.
So aku lagi sekali nak cakap yang aku ni bukanlah Lafel, aku bukanlah Karakuri dan aku bukanlah Fira. So aku adalah audiens biasa yang bagi recap. Nama pun recap pala tahu kan. So kalau ada salah silap percakapan aku ataupun salah player ke, salah gameplay yang aku cakap ke, rasa macam tak puas hati, korang boleh bagi dekat komen lah. So insyaAllah aku akan improve cara penyampaian aku. So itu je yang aku harapkan daripada korang. So tunggu for our next content. So ciao. Bam.